Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Harapnya sihatlah. Maaf kalau gap antara video GSA dan GCA ni agak lama sebab keadaan tak mengizinkan. Saya kurang sihat. Alhamdulillah sekarang dah okey, dah ada suara balik. Jom kita belajar semula. Kenali apa itu GCA. Actually GCA ni saya dah ada banyak explain dalam ebook, saya dah explain dalam video video tutorial demo. Macam mana saya demokan buat GCA sebelum bayar bil elektrik dan beberapa video sebelum ni. Tapi tak apa, kita cuba belajar lagi sekali sebab saya ada terima banyak lagi soalan tentang GCA yang masih belum faham, yang masih belum clear. Tak apa, kita go through lagi sekali. Convert account. Convert maksudnya dalam bahasa Melayu tukar. Maksudnya dengan GCA ni kita 100% beli emas. Bila kita buat pembelian emas, daripada emas kita boleh tukar semula kepada duit cash untuk kita berbelanja. Apa tujuannya? Tujuan utamanya satu je, iaitu untuk preserve your wealth, untuk pelihara kekayaan anda. Biasanya secara tradisional kita ada duit, kita berbelanja. Tak kisahlah kita bagi nafkah kat isteri, ataupun kita bayar sekolah anak, tadika anak, susu anak, ataupun kita beli kereta. Bila kita dapat duit, kita bayar macam-macam, dan duit kita habis lah kan, dah tak dapat balik, dah hangus. So kita back to tak ada duit semula. So kita kena kerja semula. Kita ada duit, lepas tu bayar lagi. So ini konsep tradisional. Sekarang zaman dah berubah, teknologi pun dah canggih. Ada caranya macam mana kita ada duit, kita nak kekalkan kekayaan duit yang kita ada tu supaya ia boleh simpan sikit, sebahagian daripadanya, dan daripada duit yang kita beli emas tu kita boleh tukar kepada cash untuk kita berbelanja seperti biasa. Contoh inflasi ni tadi Aziz nak buat video ni, ternampak pula posting dekat Facebook daripada fanpage Daily Makan 22 Jun. Apalah nasib dulu kalau lapar boleh pilih ni nak alas perut. Apa ni? Ini nasi lemak. Nasi lemak dulu harga dia antara RM1 hingga RM3. Sekarang tak dapat dah nasi lemak RM3. Sekarang standard kalau ada telur, nasi lemak, lepas tu sup dan juga sambal, sekitar RM5 hingga RM6. Jadinya Aziz tengoklah status warga internet, warga FB ni. Aziz nampak daripada FB. Bila tengok status ni terus terfikir, apalah nasib pelajar akan datang. Sebab zaman dulu belajar, inilah menunya. Kemudian dulu kalau poket, bagi duit poket anak RM400 sebulan, belum tentu cukup harga makan. Mahal. Belum lagi dengan buku-buku dan barang-barang keperluan harian. Macam mana generasi akan datang? Betul lah ni, apa yang dia orang concernkan, apa yang dia orang fikirkan. Macam mana nasib anak kita akan datang? Mungkin akan datang tak dapat lagi dah harga RM6 nasi lemak. Mungkin akan datang nasi lemak RM10 ke atas. Jadi dia, macam mana kita nak prepare, macam mana kita nak sediakan diri dan keluarga kita supaya kenaikan harga barang, kenaikan harga barang yang menyebabkan inflasi bertambah buruk dari tahun ke tahun, macam mana kita nak hadapi masalah ni? InsyaAllah dengan menggunakan ilmu GCA, dengan kita menyimpan 100% duit gaji supaya dapat kekalkan, ini akan dapat atasi masalah inflasi. Kalau anda masih baru dan sebelum ni belum baca ebook Aziz, belum tengok video GSA dan demo cara mudah buat GSA sebelum bayar bil elektrik, boleh cari dalam grup Facebook ni. Kalau tak dapat cari, boleh PM Aziz untuk Aziz berikan link. Soalan daripada Puan Muhaimah. Yang ni dia tanya, dia dah masuk dalam grup tapi masih tak clear, macam mana nak dapatkan duit balik dan emas masih pada harga sama sedangkan kita dah ambil duit tu. Ni akak ni tak faham lah konsep GCA. Tak apa, kita cuba terangkan lagi sekali. Kemudian dari Puan Siti, berapa lama masa diambil untuk buka akaun GCA? Untuk buka akaun tak lama pun.
Maksudnya buka akaun tu on the spot. Cuma bila kita dah buka akaun, pihak QM akan verify, maksudnya akan sahkan yang akaun kita ni tally tak nama kita dengan bank kita, tally tak nama kita dengan IC kita, tally tak warga negara kita Malaysia dengan mata wang currency kita MYR. Sebab tu untuk verification ni akan ambil masa 1 hingga 3 hari bekerja. Okay, settle. Harap ni bukan scam. Risau juga saya. Maklumlah sekarang ni banyak betul scam yang tipu. Ada protection tak simpanan emas? Kalau QM bankrupt macam mana? Okey, banyak soalan Puan Siti ni. Jadinya Aziz prepare lebih kurang 40 slide dalam video kali ni untuk kita jawab dua soalan Puan Muhaimah dan juga Puan Siti. Tak apalah, baguslah bertanya soalan. At least saya tahu, Aziz tahu apa yang anda tak faham dan kita boleh explain dalam bentuk video. Simpanan emas GCA untuk beginner. Sedikit penafian sebelum Aziz bermula. Semua information dalam video ni adalah untuk general purpose only. Ia tidak mengandungi sebarang nasihat legal, financial or trading investment advice. Harap anda boleh study, buat due diligence sebelum bermula. Sedikit mengenai saya, siapa saya? Azidah Jasani nama saya. Lokasi di Desa Haru, Kota Tinggi, Johor. Sebelum ni pernah melanjutkan pelajaran dalam bidang ijazah perakaunan UPM dan juga diploma investment analyst. Sekarang ni Azidah 10 tahun berniaga di Facebook di bawah fanpage Azidah Collection. Kemudian memang sepanjang 10 tahun ni untuk sustainkan bisnes memang macam-macam cara lah dah cuba. Daripada cara beli barang kemas, masuk arah nu, kemudian rolling kepada bisnes, macam-macam memang dah jumpa. Jadinya bila Aziz jumpa QM pada April yang tahun ini, terus saya cakap okey, bila dah buat due diligence, Aziz dah check memang betul mereka dah berdaftar dengan AMLA, maksudnya Akta Anti Money Laundering Act. Tengok QM dah sah di sisi undang-undang Malaysia, so Aziz go. Memang ni bidang Aziz, so memang insyaAllah Aziz faham apa yang Aziz buat. Namun Aziz bukanlah financial advisor atau penasihat keuangan untuk anda. Cuma dalam video ni Aziz sharekan pengalaman dan pemahaman diri sendiri yang mungkin anda boleh gunakan untuk kebaikan diri sendiri dan keluarga anda. Okey, ini buktilah yang memang Aziz ada degree accounts dan diploma investment analyst. Dalam video ni kita nak apa objektif kita? Yang pertama, objektif adalah untuk tahu apa business nature QM, tahu siapa pembekal emas QM, tahu siapakah yang buat audit ke atas produk QM supaya yang mengatakan mereka adalah patuh syariah dan sah di sisi undang-undang Malaysia. Kemudian kita nak tahu apa itu GCA untuk menjawab soalan kedua-dua puan tadi dan mungkin juga persoalan anda. Kemudian kita tahu apa tujuan buat GCA, bila masa sesuai untuk beli emas cara GCA dan bagaimana emas GCA boleh berikan keuntungan. Yang pertama, apakah sebenarnya aktiviti perniagaan quantum metal? Dalam FAQ website quantummetal.com.my ada dinyatakan nature of business is gold trading company. Okey, nature business QM adalah berurus niaga, jual dan beli emas saja. Jadinya QM ni tak diperlukan untuk daftar di bawah Security Commission Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Sebabnya macam anda tengok kedai-kedai emas di luar sana, ada tak mereka berdaftar dengan pihak Bank Negara? Tak ada kan? Sebab dia orang cuma buat trading je. Dia orang beli emas daripada supplier, dia orang jual kepada kita. Itu saja. Jadinya mereka memang tak sepatutnya berdaftar. Tapi QM ambil satu langkah ke hadapan daripada pihak kedai emas yang lain di Malaysia dengan cara minta ISRA, International Sharia Research Academy, iaitu agensi yang berdaftar di bawah Bank Negara, untuk sahkan bahawa the entire buy and sell gold product structure at Quantum is fully reviewed and audited by ISRA.
Apa maksudnya? Walaupun okey, kita cuba pemudahkan. Satu, QM. QM adalah syarikat jual beli emas sahaja. Jadinya mereka tak perlu berdaftar dengan bank negara. Tapi QM ambil langkah advance dengan cara minta ISRA, iaitu anak syarikat kepada Bank Negara Malaysia, untuk audit, untuk pantau. Kemudian mereka audit produk-produk quantum metal. Dalam video GSA sebelum ni, Aziz dah explain ada 3 produk quantum metal dan semua 3 produk itu adalah patuh syariah. Okey. Anda boleh juga pergi ke website ni untuk tengok sendiri, baca sendiri apa lagi FAQ yang sering ditanya oleh penyimpan emas quantum metal. Okey, untuk panel patuh syariah, QM mempunyai semua produk patuh syariah dan penasihat syariah pula ialah satu, macam kita nampak tadi, adalah ISRA, iaitu panel penasihat bank negara sejak tahun 2008 lagi. Yang kedua, Tawafuk Consultancy, iaitu panel antarabangsa untuk AOF. Jadinya macam Puan Siti tadi cakap, risau itu scam, QM ni scam. Jadinya bila kita dah lantik 2 panel patuh syariah dalam Malaysia, takkanlah scam kan? Company scam takkan berdaftar dengan mana-mana yang berkaitan dengan Bank Negara Malaysia. Mestilah dia orang takut untuk daftar. Jadinya beza pula dengan QM. Mereka dah daftar pun dengan ISRA dan juga berdaftar dengan Tawafuk Consultancy. AOF ni adalah auditing bagi bahagian international. Jadinya take note lah, company emas scam tiada patuh syariah. Jadi bila anda jumpa peluang pelaburan yang lain, cuba anda tengok adakah mereka mempunyai panel patuh syariah. Kalau tak ada tu hati-hatilah, itu mungkin scam. Ini adalah daripada website israconsulting.my. Okey, statement by ISRA Consulting on Quantum Metal Products. Yang ini dia cakap ISRA ada terima banyak pertanyaan daripada netizen berkaitan dengan produk quantum metal. Anda boleh, nanti Aziz akan bagi link ni, sumber ni ke dalam posting Facebook group. Anda boleh rujuk pada link tersebut dan boleh klik untuk baca sendiri. Dokumen asal Tawafuk, dokumen asal ISRA dan semua dokumen-dokumen yang berkaitan kategori sulit untuk syarikat QM boleh anda rujuk, dapatkan, baca sendiri di HQ Quantum Metal. HQ Quantum Metal di Georgetown, Penang, dan juga ada branch di Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Kuching, Sarawak. Quantum Metal adalah syarikat sah yang berdaftar dalam negara Malaysia serta melaporkan identiti mereka di bawah Akta Amla Anti-Money Laundering Act sejak Disember 2019, juga didaftarkan di World Gold Council. Jadinya kalau anda dekat dengan Penang, boleh pergi Georgetown untuk cek dokumen-dokumen tersebut. Kalau anda sekitar KL, JB ataupun Kuching, boleh juga pergi di alamat ni untuk cek segala maklumat yang anda perlukan untuk sahkan bahawa QM ni bukan scam. So take note juga, company emas scam biasanya tak ada pun dalam negara. Maksudnya dia orang tak listkan di mana anda boleh jumpa mereka face to face, dan ahli tidak tahu di mana company beroperasi. Macam kita QM, memang anda tahulah ada 4 lokasi buat masa ni yang anda boleh walk in dan tanya mereka sendiri untuk dapatkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan patuh syariah, yang berkenaan dengan pendaftaran mereka. Kemudian okey, di mana emas quantum metal? Macam ni kan. Okey, kita besarkan. If I choose not to withdraw my physical gold after purchasing it from QM, how can QM assure the safety of my physical gold? Jawapannya, QM, bila anda beli emas digital QM, QM akan directly credit gold grammage into customer account upon receiving customer payment confirmation. The physical gold will be stored in Brinks Global Service, Brinks non at third party vault. Maksudnya pihak ketiga yang mereka ada seperti besi, syarikatnya Brinks, yang mana mereka adalah
syarikat yang established worldwide, satu dunia mereka beroperasi lebih 150 tahun dan diinsyurkan oleh Lloyd's of London. Jadinya bila anda beli emas, dia on the spot allocate emas anda tu, di brings emas fizikalnya kepada akaun anda. Ini contoh lah brings report untuk customer yang ada, yang macam customer ni Gold Storage account dia ada RM20,768, yang mana lebih daripada sekilo amount grammage dia, lebih daripada sekilo. Jadi pihak Quantum Metal dan Briggs automatic bagi report, Briggs report ni dalam akaun Quantum Metal, yang mana ada nombor akaun Briggs. Anda boleh print, boleh download dan print ini report ni untuk tengok keadaan emas anda di sana. Jadinya memang dia dah tunjuk. Tapi untuk anda yang ada emas bawah 1 kilo, dia tak adalah report ni. Kita simpan pelan-pelan sampai dapat emas 1 kilo dan kita boleh dapat report. Gambar daripada fanpage Briggs, Facebook Briggs, Quantum Metal menyimpan emas Briggs Singapura yang terdekat dengan kita, iaitu syarikat peneraju industri risiko dan logistik yang selamat sejak tahun 1859. Umur mereka dah lebih 150 tahun, pengalaman di lebih 110 buah negara. Jadinya menjawab persoalan Puan Siti, kalau QM bankrupt sekalipun, emas kita boleh ambil di Briggs sebab kita dah ada report, kita dah ada data dalam Briggs. Just bawa dokumen yang berkaitan. Kalau QM bankrupt, pergi sana, bawa report, minta tuntut emas anda daripada sana. Jadinya take note, company emas scam, ahli tak tahu emas di mana simpan. Biasanya hanya melalui akaun maya, maksudnya online je, yang mana boleh hilang bila-bila masa. Tapi di QM kita ada emas fizikal di Briggs. Memang bukan online semata-mata. Online tu hanya untuk mempermudahkan proses pembelian, proses transfer, proses menjual, proses tukarkan emas kepada duit untuk kekalkan kekayaan kita. Okey. Next, kita tengok. Yang ini Aziz dapat daripada website Briggs, yang mana mengesahkanlah dia founded 1859. Lepas tu number of location ada 650 branch. Lepas tu ada 7,800 vehicles in 150 countries. Kemudian untuk Malaysia, ini alamatnya Briggs Singapore. Yang ini adalah dia punya nombor telefon. Emas 100% diinsyurkan oleh Lloyd's of London. Macam ni dalam FAQ memang cakap emas di Briggs diinsyurkan 100% oleh Lloyd's of London. Siapa Lloyd's of London ni? Ianya adalah syarikat insurans yang dah wujud pun sejak 336 tahun yang lepas. Bukan kecil-kecil ni. Kalau kecil dah bankrupt lah kan. Tapi yang ni yang 336 tahun dah masih lagi wujud sampai sekarang. Lloyd's of London ni syarikat daripada UK. Jika anda simpan duit di bank, PIDM cuma cover insurans 250,000 saja. Selebihnya burn. Tapi kita di QM 100% insured. Apakah pembekal emas? Tadi Aziz dah tunjukkan yang aktiviti QM sebenarnya trade maksudnya jual dan beli. Bila jual dan beli, maksudnya QM beli daripada emas siapa? Daripada Depot Mint Australia. Yang ini adalah official letter yang mengatakan Quantum Metal yang beralamat di Penang, Malaysia is official authorized distributor Depot Mint with the exclusive right to distribute Depot Mint gold bars in Malaysia. Maksudnya pihak pembekal Depot Mint Australia pun dah sahkan bahawa Quantum Metal adalah pembekal yang sah untuk produk mereka. Jadi anda kalau nak beli emas gold bar, belilah daripada QM ataupun Tome. Yang ini daripada website Quantum Metal Bullion Gold. Yang ini pula website daripada Depot Mint Australia sendiri. Aziz cek, memang di Malaysia hanya dua sahaja pengedar saham mereka, iaitu Quantum Metal dan juga Tome Gold and Jewellery Holdings. Yang mana Tome ni kedai emas kan. Anda boleh beli daripada dua ni saja. Reseller mereka yang sah. Kalau anda beli di Shopee tu dah sahih, memang tak sah dan mungkin anda akan di scam di sana.
Ini antara adalah netizen di Twitter bertanyakan kepada Afin. Tuan Naim Mustafa ni dia tanya, bank mana you collaborate boleh share source. Kemudian ada konsultan Quantum Metal cakap Quantum Metal supply emas kepada Afin Bank, kepada Bank Muamalat, dan one of director QM adalah Haji Kamari Zaman, pengurusi Bank Persatuan. Jadinya Syakir Aziz ni dia tag Afin Bank minta confirmation, dan Afin Bank memang balas, memang betul Quantum Metal adalah pembekal gold bar kepada Afin. Jadinya anda take note lah, kalau syarikat scammer, mereka tak akan berani pun untuk deal dengan pihak bank, sebab pihak bank ni dia ada department audit, dia ada department yang bertugas untuk audit pembekal-pembekal mereka, untuk pastikan yang pembekal mereka adalah sahih, yang patuh pada undang-undang. Jadinya Afin Bank dah tentulah dah buat pun checking audit background syarikat Quantum Metal. Kalau pihak bank sendiri dah pun yakin dengan keupayaan QM untuk bekal emas, kenapa tidak orang-orang biasa yang macam kita ni yang tak ada pun pihak audit sendiri? Jadinya insya-Allah produk di Quantum Metal adalah sah, bukannya scam. Harap dapat menjawab soalan Puan Siti ataupun anda yang mungkin masih lagi ragu-ragu untuk membuat pembelian emas di Quantum Metal. Ada 3 jenis produk di Quantum Metal, iaitu GSA storage, maksudnya simpan, GCA convert, tukar, dan GE asset enhance. Untuk gold storage, Aziz dah buat pun video yang spesifik untuk gold storage account. Anda boleh rujuk semula dalam Facebook group ni, iaitu bertujuan untuk simpan emas, beli emas, jual emas, transfer emas, dan ini adalah simpanan untuk jangka masa panjang. Yang kedua, GCA, kita akan kupas dalam video ni apa tujuannya. Yang utama adalah untuk pelihara kekayaan, diversify aset, pelbagaikan jenis aset, tukar emas kepada ringgit Malaysia untuk elak belanja hangus, dan juga bersifat jangka masa panjang. Untuk JE, Aziz akan kupas di next video, iaitu pelaburan emas 5 hingga 10 kali ganda untung jangka masa pendek hingga pertengahan. Maksudnya roughly dalam masa kurang setahun. Dah berapa kali dia disebut, memang gold convert, tujuan ia diwujudkan satu je, untuk kekalkan harta anda dengan GCA, kekalkan harta anda dengan emas. Macam mana caranya? Okey, harap Puan Maimunah ada tengok video ni untuk Aziz explain macam mana caranya. Kita bukan jual emas kah, kita beli emas. Daripada emas tu, kita, contohlah anda ada duit, kita ada duit, 100% duit tu kita beli emas. Daripada emas tu pula kita tukar. Ni tukar, keyword dia adalah tukar. Tukar aset emas kepada ringgit Malaysia. Kita memang tidak jual emas kita. Walaupun kita dah dapat duit 85% maksimum ke atas nilaian emas ni, kita masih lagi pegang emas ni di dalam holding inventory kita. Maksudnya inventory tertahan. Maksudnya bila kita dah tukar kepada duit, QM tahanlah kita punya emas untuk kekalkan kita punya gram. Dengan GCA ni kita guna konsep rengangan, yang mana aset emas ada, duit belanja RM pun ada. Bila kita dapat untung, bila harga emas naik. Kalau anda cakap, boleh ke harga emas naik? Okey, kita tengok balik yang Aziz tunjuk awal-awal tadi. Sedangkan harga nasi lemak pun boleh naik, takkanlah harga emas tak naik kan? Ini je, simple je. Jadi je, memang insya-Allah akan ada kenaikan harga emas dalam jangka masa panjang. GCA membolehkan anda untuk convert ataupun tukar emas kepada cash ringgit Malaysia. Maksudnya kita ada emas, aset, dan kita ada duit sekaligus untuk berbelanja. GCA ni sesuai untuk elak belanja hangus. Apa itu belanja hangus? Belanja hangus contoh bayar rumah. Tak kisahlah rumah anda sewa ke, rumah anda sendiri ke, duit yang kita bayar tu memang tak dapat balik kan. Kita dah bayar pada bank. Contoh tu rumah anda sendiri, kita bayar pada bank, bank tu nak hutang kita. Kemudian kita tak dapat balik pun kita punya duit tersebut.
Kemudian next, apa lagi belanja hangus? Bayar kereta. Tak kisahlah kereta sewa ke, kereta sendiri ke, pun sama konsep dia. Kita tak dapat duit, kita beli makanan. Kita guna duit, dapat makanan, kita makan. Dah makan, tukar kepada tunggu. Bila macam itu, kita tak dapat pun duit kita kan. Jadinya inilah yang dimasukkan dengan belanja hangus. Dengan cara GCA ni, kita backup duit kita dulu sebelum berbelanja. Yang next, sesuai untuk yang nak guna duit, 100% emas dalam holding inventory. Sekejap lagi Haji tunjuk apa itu holding inventory. Kemudian kita gunakan kemudahan GCA di Quantum Metal. Jadinya mereka ada kenakan management fees 35% tahun atas cash 85%. Kalau kita ambil 85%, dia charge atas 85% dan kita ambil duit daily basis. Dia bukan tahunan, dia daily basis, tapi charge dia, rate dia adalah 35% setahun. Minima untuk buat transaksi GCA adalah RM150. Lebih kurang sama macam konsep pajak gadai Al-Rahmu, tapi GCA bukan pajak sebab banyak ciri yang berbeza dengan Al-Rahmu. Okey, segala transaksi adalah melalui website ataupun app QM sebab kita gunakan konsep digital. Pembaharuan tahunan, renewal, auto, ada terms and condition. Kemudian tiada had penebusan. Macam siapa yang dah biasa buat pajakan ni, Al-Rahmu, dia kena tebus dalam masa 6 bulan, 8 bulan ataupun setahun setengah. Tapi di GCA tak ada had. Anda boleh biarkan je, tak kisahlah 3 tahun, 5 tahun. Tak kisah. Tunggu je harga emas naik. Dan QM tak akan call, hai, Cik Siti, tolong tebus GCA. Tak. Dia orang tak akan call. Memang dia diam je. Kalau anda tengok dan anda dah buat untung, kita akan tengok juga nanti di akhir slide macam mana nak buat untung daripada GCA. Bila anda dah buat untung, barulah anda buat penebusan. Untung rugi bergantung kepada harga emas dunia. Simpanan jaga masa panjang. Janganlah pula hari ni buat GCA, esok dah buka dah akaun nak check berapa yang untung hari ni. Memang tak untung lah. Sebab ni adalah jaga masa panjang, 3 hingga 5 tahun, 5 hingga 10 tahun, 5 hingga 20 tahun. Depends, bergantung kepada kenaikan harga emas dunia. Contoh GCA, katakanlah anda ada duit RM10,000. Kenapa duit RM10,000 Azim mention? Sebab dia senang nak kira, senang nak nampak figure dia. Kita buat GCA sebab kita ada duit, kita nak kekalkan kekayaan RM10,000 kita ni, kita buat GCA lah. Dengan cara beli 100% beli aset emas. Dan katakanlah harga segram emas adalah RM280 per gram. Makanya kita akan dapat 35 gram emas. Daripada emas ni, kita boleh tukar 85% daripada nilai emas ni kepada ringgit Malaysia. Jadinya kita akan dapat RM8,500. Anda dapat 85% daripada RM10,000 yang ni. Kemudian RM1,500 lagi mana? Kenapa tak dapat dekat tangan? Sebab QM pegang, supaya kita dapat kekalkan pegangan ke atas 35 gram emas. Jadinya sekarang kita ada 2 aset lah. Satu, kita ada aset emas yang bernilai 100% emas. Yang kedua, kita ada duit tunai. Nampak tak? Kita ada duit tunai RM8,500 mewakili 85%. Yang inilah dapatnya 185% aset. Selepas 5 tahun, ada 2 cara untuk ambil untung GCA. Untung ni best lah kan. Ini Aziz salin semula yang tadi contoh tadi. Cumanya selepas 5 tahun, katakanlah harga emas naik 50% daripada RM280. Macam tahun 2022 RM280 kan kat sini. Lepas 5 tahun ada kenaikan 50%, harga emas dah melonjak kepada RM420 per gram. Jadinya berapa jumlah gram emas kita? Ni kan 35 gram. 35 gram dah nak dengan harga per gram RM420. Jadinya nilai lebih kurang RM15,000. Dan asalnya RM10,000, sekarang dah ada RM15,000. Dah lah kita dah ambil RM8,500 pada 2022. Lepas 5 tahun,
emas kita masih lagi bernilai RM15,000. Ada dua cara untuk ambil untung. Yang pertama adalah dengan cara pay convert. Maksudnya kita nak tebus semula emas. Macam mana caranya? Hanya bayar balik jumlah 85%, iaitu 8,500 yang kita dah gunakan, dan management fee untuk 5 tahun. Aziz kira lebih kurang 1,487. Macam mana dapat figure ni? Kalau dalam sistem QM, ini semua adalah automatic. Mereka dah kirakan siap-siap, automatic kira. Jadi anda jangan risau, jangan pening-pening kalau tak pandai nak kira. Sebab Aziz kira ni untuk tunjukkan macam mana dapat figure tu, macam mana dapat amount tu. Kita dah keluar 85%, ada lagi 15% untuk pegangan GQM. Kemudian fee 1 tahun 35% ke atas cash out 8,500. Maksudnya dia kenakan fees ke atas apa yang kita ambil duit ni saja. Kemudian fee 35% dan 5 tahun sama dengan 17.5%. Dapatlah jawapan 1,400. Jadinya bila kita bayar 9,987 pada QM, automatik kita akan dapat balik. Kita akan dapat balik 35.71 gram emas yang bernilai RM15,000. Kemudian saya tak ada duit lah, macam mana nak ambil untung? Okey, tak ada duit, tak ada masalah. Kita tak payah pun tebus, tapi kita aim adalah untuk dapatkan duit. Maksudnya kita dapatkan duit, bolehlah kita pergi shopping kan. Ataupun mungkin bolehlah beli handbag baru ke, ataupun bolehlah sport rim ke, whatever lah. Jadinya kita nak jual terus. Untung bersih yang kita dapat berapa? Ni kita nak kira berapa untung yang kita dapat. Kita dah buat GCA, mestilah kita nak untung. Nilai emas semasa tolak 85% cash out, tolak lagi dengan fee 5 tahun. Jadinya nilai emas semasa kita dah jadi 15,000. Tolak kita dah ambil duit tahun 2022 8,500. Tolak management fee, jadinya kita dapatlah duit RM5,012. Okey lah tu, siapa nak bagi? Kalau anda tak buat GCA ni, duit anda cuma dapat pakai tahun 2022 saja. Tapi yang ni kita dapat guna 8,500 tahun 2022. Kemudian selepas 5 tahun 2027, kita dapat lagi duit RM5,000. Macam-macam boleh buat kan. Duit RM5,000 dapat, emas tak dapat. Sebab kita jual terus. Kalau anda gunakan konsep Arano, kita mana boleh jual pada bank. Arano tu biasanya yang buat adalah bank ataupun pihak yang ada buat pajakan Islam lah. Itu Islam. Kalau pajak ada yang bukanlah nak sebut Chinese kan, kedai pajak yang biasa yang buka Arano tu, yang tak berkonsepkan Islam, lagilah kita tak boleh nak jual pada mereka. Lagi dia orang nak lelong, adalah harga lelong lagi harga lebih murah, bukannya harga semasa. Okey, kita tengok sekarang perbezaan Arano versus GCA. Apa bezanya Arano luar dengan GCA? Arano luar ada tempoh 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan. Go convert account tak ada tempoh. Anda boleh tunggu bila anda nak untung. Dah rasa untung mencukupi, anda nak guna duit, just jual untuk dapat duit. Yang ni mana ada dapat duit. Kemudian katalah anda ada barang kemas anda ataupun isteri. Kemudian anda boleh bawa barang kemas tersebut, dan daripada barang kemas tu mereka akan beri 75% hingga 80% daripada 100% nilai marhun. Nilai marhun tu apa? Nilai emas. Kalau Arano dia panggil marhun, sebenarnya itu adalah nilai emas. Jumlah financing berapa yang mereka akan bagi? 75 hingga 80. Tapi di GCA mereka akan bagi 85% hingga 91% daripada nilai emas. Kemudian ini nampaklah kan lagi banyak nilai dia. Anda boleh dapat lebih banyak duit. Kemudian upah simpan. Upah simpan adalah 1%. Kebanyakan 1% sebulan daripada nilai marhun 100% pada kos. Upah simpan maksudnya kalau 1 tahun 12% lah per tahun. Kemudian yang ini management fee hanyalah 35% setahun. Maksudnya lebih murah. Lebih murah, kos lagi bagus untuk kita. Kemudian cara tebus. Macam mana nak tebus barang di Arano? Kena bayar jumlah financing berapa yang mereka bagi anda tu.
Kemudian campur upah simpan. Kalau tak mampu macam mana? Kalau tak mampu dan dah tamat kontrak, emas akan dilelong. Dah lah dilelong harga murah, bukan harga emas semasa. Dilelong lah pada siapa yang sanggup untuk bid. Aziz memang pernah belilah emas lelong dekat Aranu. Kita bid, kita masuk tender, kena isi borang. Berapa kita sanggup? Kadang Aziz just lebihkan RM1, kadang lebihkan RM10 untuk bid dapatkan harga di lelongan. Jadinya macam tak best lah kan, dapat sikit je. Kemudian mereka, untuk siapa yang kena lelong ni, mereka akan tolak lagi, tolak kos melelong ni. Ada upah, bukanlah upah, fees untuk buat lelongan, lagilah sikit. Kemudian kalau GCA pula macam mana? Macam anda tengok, satu, anda boleh jual terus ikut harga semasa LME, London Metal Exchange, untuk ambil untung. Kemudian anda boleh juga tebus semula, bayar semula finance campur management fee. Okay. Kenapa Aziz sangat mahir? Sebab dalam tempoh 10 tahun Aziz berniaga ni, memang barang kemas Aziz keluar masuk di Aranu. Sebabnya kadang-kadang bila nak pakai modal, dulu 8 tahun Aziz berniaga baju kurung, satu kali pusingan baju kurung ambil kos dalam 30,000. Kurung RM30,000 kos untuk beli kain, untuk bayar tailor, 30,000 lah. Ada barang kemas Aziz masukkan, bayar kos ni, kos menjahit, kos beli kain. Ni contoh pinjaman lebih kurang 29,970, upah simpan 1,149, kena bayar lah. Bila Aziz nak tebus balik, dah cover kan, dah jual baju kurung bla 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 bla, kena dapat 60,000, 30,000 bayar balik, 30,000 tu untung lah. Tapi tak seindah untung begitu, sebab ada banyak lagi kos yang tersembunyi. Siapa berniaga, dia tahulah. Apa yang Aziz ceritakan tentang Arahnu ni, memang Aziz dah lalu. Siapa yang dah lalu memang rasa pahitnya macam mana. Kenapa perit? Sebab kita kena kumpul balik duit untuk dapatkan emas. Kalau tak dapat emas, kena lelong, dah lah harga murah. Kemudian ada fees lagi. So memang no sekarang pada Arahnu. Kita buat GCA sekarang. Kita dah tak main dah Arahnu. Okey, bila masa nak buat GCA? Satu, nak kembangkan simpanan bank. Apa maksudnya? Contohlah anda ada simpanan RM, contoh di ASB ada 1,000, di tabung haji ada 20,000. Macam mana nak kembangkan simpanan? Senang je. Anda keluarkan, contohlah 20,000 ni, anda keluar duit, pergi QM, beli emas QM. Kan kita ada kemudahan GCA, QM, beli emas, kemudian daripada emas tu kita buat GCA, dapat balik. Kalau 10,000 dapat 8,500. 20,000 maksudnya kita dapat balik RM 17,000. 17,000 ni anda masukkan semula kepada tabung haji. Jadinya sekarang anda ada dua. Satu, anda ada 17,000 di tabung haji. Yang kedua, anda ada RM 20,000 emas di GCA QM. Ni cara kembangkan aset. Nanti kita akan tunjuk contoh customer yang kembangkan aset daripada ASB kepada QM, QM kepada cash semula, simpanan semula. Yang kedua, bila masa sesuai untuk buat GCA, bila nak bayar deposit kereta ataupun rumah. Sebelum anda bayar deposit, anda beli dulu emas. Daripada emas tu anda tukarkan kepada duit, barulah bayar deposit rumah dan kereta. Kemudian beli tanah, belanja bulanan, komitmen bulanan. Daripada sinilah Aziz timbulnya idea untuk buat ibu simpan gaji 100%. 100% gaji. Maksudnya kita buat GCA lah, dapat gaji, kita buat GCA, dapat duit, baru kita bayar belanja bulanan dan komitmen bulanan. Jadinya kita boleh kekalkan kekayaan kita. Kalau tak, habis je lah duit tu. Okey, ada yang cakap tak cukup lah sebab komitmen dah pun maksimum. Okey, nanti kat slide Aziz akan tunjukkan contoh case study yang mana komitmen dia dah penuh. Jadinya kita buat calculation macam mana nak
ada juga simpanan emas untuk jangka masa panjang, sebab kita tak nak duit kita burn macam itu je. Okay, next, sebelum anda pergi bercuti, melancong, bayar duit minyak lah, bayar duit hotel lah, baik anda buat GCA. Mungkin lagi 5 tahun anda boleh bercuti lagi sekali, gunakan bajet yang sama pada tahun 2022 sebelum bayar company overhead macam Aziz. Sebelum bayar overhead, sebelum bayar gaji pekerja, sewa permis, beli stok, anda buat dulu GCA. Nanti lagi 5 tahun lagi banyak stok yang ada dalam bisnes anda. Ini Aziz tunjukkan antara testimoni yang dah pun buat GCA. Buat GCA sebelum belanja, untung bila harga emas naik. Ini yang Aziz tadi cakap kan, holding inventory. Inilah rupanya holding inventory. Kita boleh buat GCA tak kisah, setiap hari boleh, setiap bulan pun boleh, dalam satu hari 2 kali GCA pun boleh. Sebab GCA ni semuanya online je kan. Online, kita pakai phone je, tak payah pun pergi bank ke, nak drive ke, tak perlu. Macam contoh ni, dia buat GCA, ok, transaksi yang ni kan, bulan September tahun 2021 dia buat GCA, ada dapat 32 gram emas. Down payment value, maksudnya masa dia beli tu $55. Tapi sekarang harga, kalau dia terminate, kan Aziz dah tunjuk, kalau kita tak ada duit, kita just terminate, kita jualkan kita punya emas tu, yang ni kalau dia jual, dia dapat untung, gain or loss. Kalau positif ni maksudnya dia untung dia dah untung. Untung berapa? Untung $214. Dah lah dengan 4, lebih kurang 800 lebih, dekat 900. Siapa nak bagi duit 900? Dah lah, memang kita dah berbelanja, dapat lagi duit. So memang untung ke untung? Memang untung sangat lah. Macam contoh yang last ni, dia buat bulan Mac 2022, baru lagi sekarang Aziz buat video ni bulan Jun 22, maksudnya baru 3 bulan, dia untung sikit lah. Macam yang ni dia bulan 9, dia dah berapa bulan? Dah 9 bulan. Jadinya dia dah untung banyak. Kalau anda buat GCA, just buat je. Nanti bila masa berjalan, memang akan nampak keuntungan di bahagian gain or loss. Yang ini automatic calculation, anda tak perlu pening nak kira, memang dalam sistem dah dikira. Dari list holding inventory GCA, kita boleh semak transaksi mana yang dah buat untung. Tindakan terminate, jual untuk boleh keuntungan, semuanya di hujung jari bila-bila masa. Terpulang pada pilihan, nak untung besar ke nak untung kecil. Kalau nak untung kecil, maksudnya baru 3 bulan, ambillah untung kecil. Kalau nak besar, mungkin ini baru 9 bulan, tunggulah lagi 5 tahun, barulah kita terminate untuk dapatkan untung besar. Next, testimoni. Ini contoh testimoni bayar kad kredit. Ni kita tengok, tarikh convert 14/7/2021. Pajak online sebab nak bayar hutang kad kredit. Terminate kan, yang ini pun sama, dia tak nak ambil balik pun masa, dia just nak terminate, jual dah dapat untung. Amount beli emas $11,000, dapat duit hasil pajakan $11,645. Jadinya ada untung bersih. Macam mana nak tahu untung bersih $334 ni? Yang kat sini QM memang dah kirakan net gain or loss. So memang dapat untung bersih $334. Apa yang kita boleh perhatikan, 85% dah habis belanja pada 1497 sebab dia bayar kad kredit, dah bayar pada bank. Lepas 7 bulan, bulan Februari, ada untung lagi 10,692. Mana kita tahu? Sebab kat sini Cold Storage account dengan 41 gram emas ni dah dapat untung 10,692. Kenapa untung? Sebab ada kenaikan harga emas. Kenapa? Kenaikan harga emas dunia. Untung ni kalau anda tak terminate, kalau macam kita nak cakap biarlah dulu, tunggulah 20,000, dia akan fluctuate. Dia mungkin akan turun, dia mungkin akan naik dalam jangka masa pendek. Tapi dalam jangka masa panjang memang insya-Allah akan naik. Dalam kes ni alhamdulillah hutang kad kredit dah habis bayar. Tapi dalam masa yang sama, sebab kita dah backup perbelanjaan kita dengan emas, kita masih dapat untung lagi 10,692 disebabkan kenaikan harga emas. Kalau anda tak pandai kira, it's okay.
Tak apa, jangan pening, just buat je. Sebab semua calculation ni kita ada sistem yang tolong kira kan. Kemudian testimoni yang seterusnya adalah renovate rumah. Dia nak renovate rumah. Kos untuk renovate rumah RM170,000. Jadinya dia lebihkan 15% bersama dengan RM30,000 lah, lebihkan. Ini dapatlah nilai RM200,000 untuk beli emas GCA. Dan ini kita nampak dia beli emas 11 April. Cuma waktu je yang berbeza. Satu pukul 11.16, satu 11.17. Maksudnya beli RM1,000, RM1,000. Kemudian beli emas di Quantum Metal RM200,000, dapat grammage emas 2 kilo. Holding inventory, yang ni bukannya ni GSA, dia punya simpanan. Pagi 11 April buat GCA, petang hari yang sama dah masuk duit dalam bank. Sebab ni guna akaun Maybank. Maybank memang cepat lah. Gram emas pun ada. Maksudnya duit RM170,000 ada. Satu dapat duit RM170,000. Ini duit anda, bukan duit financing, bukannya duit pinjaman. Ini memang duit anda. Anda masukkan emas, beli emas RM200,000, anda dapat balik duit anda RM170,000. Mana lagi RM30,000? RM30,000 lagi mewakili 15%. Kita simpan untuk pegang kita punya emas sebanyak 2 kilo. 2 kilo tu ada dalam simpanan. Dan tunggu harga emas naik. Bolehlah terminate untuk dapat untung. Tapi kalau nak untung lebih besar, boleh tunggu 5, 10 ataupun 15 tahun. Harga emas balik, kita boleh dapat value tu atau mungkin lebih. Maksudnya, apa yang dia cakap, kalau harga emas naik banyak, mungkin kita akan dapat balik cover cost RM170,000 rumah ni. Kita dah consider dapat percuma renovate rumah. Best kan? Emas dapat, duit pun dapat, hati pun senang sebab aset masa ada. Ubah cara hidup anda. Next, kita buat tengok testimoni GCA, macam mana bisnes ni elak belanja hangus OPEX. OPEX ni memang kena bayar setiap bulan. Tak boleh tak bayar. Kalau tak bayar, staff berhenti. Kalau tak bayar, supplier tak nak hantar stok. So, business owner ni, dia punya OPEX adalah RM130,000. Bila ni bila dia buat April, bulan April, RM130,000. Kemudian masuk balik ke dalam akaun RM106,000. Elakkan belanja hangus. Setiap bulan mesti buat GCA. Dalam jangka masa panjang, belanja syarikat boleh jadi aset syarikat anda. Kemudian testimoni GCA, jual ASB. Yang ni Aziz dah cakap kan tadi, contoh kembangkan simpanan. Jadinya daripada anda cuma ada simpanan satu saja di ASB, why not? Kenapa tidak anda buat dua simpanan? Satu anda buat simpanan di ASB, satu lagi anda buat simpanan emas. Yang macam contoh customer ni, dia buat simpanan RM100,000. Ni RM100,000. Kekayaan sorok, tak perlu tayang kereta, rumah ataupun gelang perhiasan yang tak seberapa. Kenapa dia cakap macam tu? Takkanlah anda nak pakai barang kemas RM100,000 di badan, berat nak mampus kan? Okey, tak perlulah pakai barang kemas di badan sampai RM1,000. Kita cari relax je, buat simpanan emas GCA. Emas ada, convert cash, gold cash. Maksudnya duit ni emas ada, duit cash pun ada. Next, walau tak suka beli emas untuk pakai, tapi gembira tengok emas digital bertambah. Ni testimoni customer yang buat GCA. Yang ini dia keluar masuk, maksudnya buat pembelian emas dan kemudian dapat balik duit. Yang ini dia punya grammage bertambah. Ni 62 gram, yang ni 42 gram. Dia cakap lah, dari resipi saya dah masuk, jadi saya decide buat half GCA, half lagi JE. JE ni apa? Gold Asset Enhance. Macam mana untuk gandakan kita punya simpan untung emas dalam jangka masa pendek. Next, kita tengok testimoni GCA. Yang ini 22 Jun yang terbaru. Contoh testimoni GCA. Try buat GCA hari ni. Pagi tadi balik, petang ni masuk semula. Maksudnya sekejapnya. Ini dia guna Maybank. Kemudian yang ini hari yang sama kan. Yang ini pula dia beza satu hari. Semalam, hari ni, pagi ni dah dapat duit.
Ini duit anda, bukannya duit untung. Ini duit anda. Kemudian yang ini pula contoh, dia buat GCA RM1,000. Kemudian hari yang sama pun sama, dia dapat RM850. Jadi buat GCA ni sekejap je, tak ambil masa lama. Jangan risaulah. Next, Aziz nak share macam mana anda boleh urus income anda dengan bijak. Yang ni kita akan guna Excel, yang mana siapa yang berdaftar di bawah referral Aziz akan bagi file Excel ni supaya anda boleh anggarkan. Kita kalau tak berangan sekarang, memang kita tak akan dapat apa yang kita nak angankan tu. Tapi kalau kita anggarkan sekarang, insya-Allah kita boleh dapat apa yang kita impikan. Kalau tak dapat 100%, mungkin kita dapat 85%. Okey lah, daripada tak ada apa-apa kan. Contoh, urus income anda dengan bijak. Cik A, kita bandingkan 3 orang ni. Cik A, dia simpan 15% gaji ke akaun bank secara tradisional. Cik B, dia simpan 15% gaji beli emas. Cik C, dia tukar 100% gaji kepada emas guna GCA dalam masa yang sama. Cik C ni pula, Cik C ni juga ada 85% daripada gaji dia untuk dia berbelanja. Okey, jom kita tengok file Excel. Yang ini Aziz dah screenshotkan harga cold storage account. Ingat tak? Untuk kita buat GCA, kita perlu ada emas. Jadinya kita merujuk kepada harga emas GCA. QM sell maksudnya harga QM jual. QM buy maksudnya harga QM beli. Beli daripada siapa? Beli daripada kita bila kita nak terminate nanti. Yang ni harga adalah berdasarkan harga LME, London Metal Exchange, harga semasa. Jadinya perbezaan antara harga QM sell dan QM buy adalah sebanyak 7%. Ini dipanggil spread. Spread 7% JSA, inilah keuntungan untuk bisnes QM. Sebenarnya 7% ni sangat rendah kalau dibandingkan dengan harga emas dengan syarikat emas, kedai emas di luar sana, yang mana spread mereka adalah antara 25 hingga 70% bergantung kepada design. Okey, yang ni file Excel ni anda masukkan saja income bulanan anda. Kalau anda gaji sekitar 1,000, just masukkan 1,000. Jadinya maksimum convert 85%, dapat 500 mula. Anda gaji 1,000, beli semua emas pada harga 200. Contoh yang ini harga 279.69. Katakanlah sekarang Januari. Ini contoh Januari kata GCA gaji 1,000, dapat gram emas berapa? 1,000. Ni formula Aziz dah masukkan siap-siap. Kita just masukkan isi yang kalau warna hijau, QM buy berapa harga, masukkan 261. Contoh ni 261.39. 261.39. Harga ni boleh dapat kat mana? Dekat web Quantum Metal. quantummetal.com.my. Jadinya spread 7%, dia automatik dapat 279.69. Sama. Income bulanan 1,000. Jadinya dengan income 1,000, harga 279.69, kita akan dapat gram emas sebanyak 3.58 gram. Kita boleh tunaikan keluar 85%, 800.5. Yang ni kita boleh buat belanja. Dan 100.5 lagi mana kita hold. Kalau projection untuk 5 tahun, maksudnya ini kita boleh ubah. Kalau nak ubah 10 tahun, ubah 10 tahun. Kalau 50%, 5 tahun, average 10% darab dengan secara purata kenaikan harga emas 10% setahun. Jadi kalau 5 tahun, kenaikan harga lebih kurang 50%. Ini anggaran. Sebenarnya kita tak tahu, kita kena tunggu 5 tahun. Jadinya, lagi 5 tahun, harga emas bernilai RM392.09. Kesimpulan yang kita boleh dapat, kalau anda gaji 1,000, harga ni lebih kurang 279. Simpanan emas GCA sepanjang setahun 12,000. Berat 42 gram. Cash out untuk anda berbelanja setiap bulan 10,200.
QM host simpan paksa 1,800. Jadinya selepas 5 tahun, jumlah GCA adalah 60,000. Mana dapat? Inilah 12,000 darab dengan 5 tahun. Jumlah gram emas, jumlah cash out 51,000. Walaupun anda ada cash out 51,000 sepanjang 5 tahun, anda masih ada simpanan emas bernilai selepas 5 tahun 84,000. Kalau anda nak jual, masa tu harga dah naik, 84,000 tolak cash out 51,000 tolak fee 1,700, so jadi ada simpanan bersih sebanyak 31,000. Okey, kita cuba kalau gaji 2,500. Maximum convert sebulan 2,125, 375 ni anda simpan. Ini kita masih ikut merujuk pada harga QM yang sama, harga emas yang sama. Jadinya kita nak buat comparison kan, Cik A, Cik B dan Cik C. Kalau income 2,500, 15% kita simpan, simpanan bulanan dalam bentuk emas. Kalau anda simpan duit saja 15%, dalam 5 tahun 22,500. Kalau simpan emas 15%, 31,000. Kalau simpan 100%, ini yang kita kira 78,000. Mana dapat? Yang ni, kita tengok kat sini. Projection 5 tahun, katalah nak 10 tahun. Just darab je lah. Kenaikan harga emas dah jadi 100%. Kalau harga emas 10 tahun lebih kurang RM522, anda akan ada simpanan RM296,000. Kalau anda nak projection 20 tahun, just key in. Maksudnya ini 200%. Jadi 2 lah. 1+1 juta. Simpanan dengan anggaran 2,500. Ini anggaran ini kita berangan dulu. So kalau kita berangan 5 tahun untuk comparison, simpan anda punya pendapatan dengan bijak, maksudnya perbandingan adalah simpanan dalam jangka masa panjang dengan full GCA 78,000. Jadi anda dah nampak kan di file saya tadi demo, kalau gaji ketiga-tiga individu ni 2,500, apa efeknya? Kalau Cik A yang simpan 15% gaji account bank, dalam masa 5 tahun, Cik A ada simpanan 22,500. Cik B pula ada simpanan emas 31,000 yang bernilai 31,542. Tapi kalau tukarkan 100% gaji, backup gaji ini dengan emas GCA sebelum berbelanja, akan ada simpanan insya-Allah dalam 78,000. Banyak gila kot beza dia kan. Jadinya kalau anda berapa gaji anda, just masukkan dalam Excel tadi yang Aziz bekalkan tu, dan kita boleh start berangan berapa kita punya anggaran simpanan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Tukar kaedah tradisional. Kalau dulu anda belanja, bayar komitmen dulu, bakinya baru simpan emas. Tu pun kalau ada lah. Kalau tak ada, memang tak ada lah kan. Sekarang kita tukarkan 100% gaji, income, sales ke apa ke kepada emas dulu. Buat GCA, kemudian baru tukar ke RM untuk belanja, bayar komitmen. Tak kisahlah anda dapat bonus ke, anda dapat duit sales ke, anda dapat gaji ke, ataupun dapat apa lagi, jual rumah ke. Asalkan RM, kita tukar dulu pada emas. Daripada emas, baru kita tukar kepada cash untuk berbelanja. Tukar gaya hidup kita, bila ada cash, tukar kepada emas, kemudian baru pergi spend. Cara buat GCA untuk yang tiada GSA, tapi dengan syarat anda ada kena akaun QM. Macam mana nak daftar akaun QM? Kejap lagi Aziz sharekan caranya. Untuk yang tiada GSA, maksudnya Gold Saving Account yang belum ada emas QM, yang contoh dia tak ada pun lagi. Caranya mudah saja. Mula-mula bila anda masuk akaun QM, anda boleh klik QM Self,
Kemudian masukkan jumlah berapa yang anda nak beli ataupun berapa jumlah duit yang anda nak tukarkan kepada emas. Tik convert, pastikan tik okay, kita besarkan. Pastikan anda tik klik pada convert dan kemudian kena pilih bank. Kalau anda tak klik pilih bank, nanti dia tak nak pergi. Cakap kenapa ni hang sistem? Sebenarnya bukan sistem yang hang, tapi anda terlupa klik bank. Kemudian klik submit. Itu saja proses je untuk buat GCA macam yang kita dah tengok testimoni tadi. Kalau yang ada emas di GSA, contohlah yang ni, katakanlah ada emas bernilai RM161 sebanyak 0.61 gram. Macam mana? Yang ni senang je. Klik ke GCA, request GC. Kemudian dia akan tunjukkan ni akaun, berapa gramage emas yang kita ada. Kan sama kan, 0.61 gram. Berapa yang boleh convert, berapa yang boleh duit kita boleh ambil, RM147. Jadinya masukkanlah 147 kalau anda nak maksimum. Kalau anda just nak pakai sikit je, 100 je, just masukkan 100. Kemudian pilih dan tick account bank dan klik submit. Mudah saja untuk buat GCA. Cara baca GCA account. Ini adalah holding inventory. Holding inventory dia tak akan bercampur dengan emas. Contohlah anda ada emas kan. Bila kita ada emas, kita ada GSA, maksudnya emas, maksudnya simpanan emas. Simpanan emas ni dia tak akan bercampur dengan GCA, sebab segala emas yang simpanan emas yang dah bertukar kepada GCA, dia akan simpan dalam holding inventory. Senanglah anda nak monitor holding inventory ni. Yang ini adalah total 100% yang dah di-convert. Yang ini pula total 85% atau 91% duit yang kita dah dapat. Memang semuanya dalam bentuk USD. Sebab kita emas, kita berasa, sebab harga emas kan memang bergantung kepada London Metal Exchange, yang itu semua dalam bentuk USD. Yang ini kita dah kirakan, dalam sistem dah kirakan berapa management fees, dan ini adalah net loss ataupun net gain. Kalau net gain dia akan positif. Dia warna hitam lah, something lah, berapa. Kalau rugi, biarkan je, jangan sentuh. Kalau untuk tengok details GCA, sebab kita boleh klik detail ni dan boleh tengok berapa banyak transaksi GCA yang kita dah buat. Ini contoh net gain. Dia hitam, dia tak ada merah. Net gain atau net loss bergantung kepada nilai semasa emas London Metal Exchange. Wrap up. Kesimpulan, anda kena tahu matlamat anda. Anda nak simpan, anda nak guna duit dan nak kekalkan kekayaan, ataupun anda nak gandakan untung simpanan emas anda. Kalau anda ada duit dan just nak simpan saja, boleh gunakan akaun GSA, Go Saving Account, serendah RM10. Ini keuntungan kita ambil dalam jangka masa panjang. Kalau anda ada duit dan nak beli emas dan nak pakai duit, anda boleh gunakan GCA. Ada emas, ada cash untuk elak belanja hangus, minimum RM150. Cuma dia ada management fee 3.5% setahun berdasarkan kaedah harian. Yang ni management fee tak ada. Ni free of charge. Anda boleh simpan sebanyak mana gram emas, sebanyak mana kilo emas anda di dalam GSA tanpa bayaran kos upah simpan. Kemudian kalau anda ada duit lebih, yang tak dipakai dalam masa tempoh setahun, boleh gunakan untuk labur dalam 5 hingga 10 kali ganda untung. Yang ini short to medium term. Akan kita huraikan di next video. Tadi Aziz dah janji contoh macam mana kalau komitmen dah tinggi, gaji bersih fix, yang ini tetap, tapi ini dah terlalu tinggi dan tak cukup untuk simpan 15% buat GCA. Ada cara. Ni contoh puan ni, dia punya gaji bersih 6,100, komitmen 5,500. Kakak ni cakap komitmen selesai, cukuplah, cuma belanja harian terbatas. Sejak tahun lepas jadi macam ni bila masuk investment dan trading scammer.
Hati-hatilah. Aziz dah bagi tips depan tadi macam mana kita nak elakkan diri daripada scammer kan. Kita boleh check sama ada patuh syariah, kita boleh check dekat mana office dia, kita boleh check sama ada dia berdaftar ke tak dengan AMLA, kita boleh check kat mana dia punya simpanan pelaburan tu semua. Mungkin masa ni kakak ni belum ada ilmu, jadi dia terlepaslah duit dia kepada scammer sebanyak 32,000. Sekarang terpaksa buat loan untuk bayar balik modal. Puan Aziz boleh ke tunjuk macam mana nak convert JE pada JSA dengan nilai JE? Okey, saya nak share yang ni kakak ni dia punya referral bukan dengan Aziz. Dia punya referral lain dan referral dia tidak sangat membantu. Referral tak membantu untuk bagi ilmu. Jadinya lepas ni kalau anda nak masuk akaun QM, pastikan referral ni kena pilih elok-elok. Pastikan referral ni ada ilmu, boleh bantu anda untuk ajar anda macam mana nak gunakan kemudahan yang ada dalam QM ni, macam mana nak belajar simpanan supaya boleh kekalkan dan gandakan kekayaan kita dengan emas. Macam kakak ni kesian lah, dia punya referral tak membantu, tak ada ajar apa-apa, dia just masuk pun tanpa ilmu. Lepas baca ebook yang Aziz sharekan percuma tu, baru dia tahu tentang ilmu GCA. Okay, yang kakak ni tak dapat nak tolong lah. Aziz just bagi sharing macam mana calculation GCA yang boleh dia buat untuk at least walaupun tak dapat simpan 15% daripada 6,100, tapi dia boleh simpan sedikit daripada tak ada apa-apa kan. Jadi caranya macam mana? Caranya mudah saja, iaitu RM6,100 gaji je, tolak dengan komitmen yang dia dah terikat. So ada baki RM600. Macam mana RM600 ni nak simpan dalam GCA? Dalam kes kakak ni, dia berniaga. Dia ada niaga kecil-kecilan. Dia berniaga kecil-kecilan dan untuk belanja makan, untuk isi minyak, semua dia dah cover daripada untung bisnes. Jadinya niat dia adalah untuk simpan. Kakak ni nak simpan 600, ia mewakili 15%. Untuk dapatkan amount GCA, caranya RM600 bagi dengan 15%. Bila tekan kalkulator dapat RM4,000. Maksudnya daripada gaji yang ni 6,100, 2,100 kita tak simpan, tapi ambil duit gaji RM4,000, buat GCA, kemudian dapat balik duit RM3,400. 600 mana? 600 kita tinggal dalam GCA untuk pegang emas, simpan emas. Jadinya dengan 4,000 tu mungkin dapat dalam 140 gram emas. Inilah simpanan kakak ni yang Aziz cadangkan pada dia. Kalau lah anda pun sama macam contoh kakak ni, anda punya gaji dah fix, bukan senang-senang nak minta naik gaji daripada bos. Jadinya komitmen pun dah tinggi, tak cukup 15% untuk buat simpanan. Anda boleh mulakan bisnes kecil-kecilan. Anda boleh buat part time di quantum metal. Sebab Aziz dah banyak pengalaman berniaga online, offline. Macam-macam Aziz dah berniaga, daripada emas, barang kemas, baju kurung, handbag, lagi apa, jamu, macam-macam lah. Memang ada risiko bila kita pegang stok tak laku, baju yang tailor jahit defect, ukuran tak sama, tak ngam dengan badan orang, handbag yang dibuat ada defect, zip rosak. So tu semua risiko. Memang tak boleh nak cover cost tu. Jadi kalau anda sekarang ni makan gaji full time dan nak cari kerja part time untuk tambahkan income supaya anda boleh buat simpanan, caranya adalah dengan cara part time ataupun full time pun boleh. Sebagai konsultan emas, quantum metal consultant ni maksudnya kita consult, kita ajar, bantu orang untuk menyimpan emas
GSA, GCA, JE macam Aziz sedang ajak anda dan dapat income sebahagian daripada pembelian emas klien anda. Contoh, testimoni konsultan. Yang ini 24 Jun, beberapa hari yang lepas. Alhamdulillah, antara income pertama lepas naik jadi dealer. First malam 20 USD. Hari ni dekat 50 USD. So 2 hari income 300. Okey lah kan, siapa yang nak bagi? 300 ni cukup tak untuk anda buat beli belanja dapur? Ini baru 2 hari tau. Bukannya sebulan punya income. Jadinya sebulan berapa? Memang kalau anda rajin buat marketing, anda rajin buat video untuk mengajar kawan-kawan kat sebelah ke, kawan sebelah meja ke, kawan satu department ke, ataupun dalam satu syarikat, inilah yang anda boleh buat untuk buat tambahan pendapatan. Kemudian ini satu. Yang ini yang kedua Aziz nak tunjuk, dia punya income pada 21 Jun 236 USD. Gaji pagi ni buka-buka QM terus muncul amount ni, sehari 4 GG. Alhamdulillah. Jadinya nak tak anda join dalam tim Aziz untuk kita sama-sama jadi consultants QM. Kita ajar rakan-rakan yang masih lagi ramai di luar sana yang setiap hari gaji yang diorang dapat tu burn macam gitu je. Kesian kan? Nanti dah habis duit kena kerja lagi. Tak boleh nak rehat lah. Tapi dengan cara kita cari part time atau full time consultant, yang pertama kita mengajar, satu niat kerana Allah, kita dah dapat pahala dah, sebab kita ajar ilmu yang berguna, bermanfaat pada orang lain. Dan insyaAllah kalau kita dah mati pun, pahala tu akan tetap mengalir dalam kubur kita. Yang pertama. Yang kedua, kita dapat imbuhan di dunia lah. Kita dah dapat income. Dah lah income dalam bentuk USD. Memang susah ni nak dapat income dalam bentuk USD. Okey, katakanlah anda suri rumah, ataupun anda tak bekerja, ataupun anda bekerja tapi tak ada kemahiran digital marketing, tak ada kemahiran online, berniaga online. Tak apa, sebab sebenarnya Aziz sendiri asalnya, kan anda tengok Aziz sendiri adalah jurusan perakaunan. Akaun tak ada pun, masa kat universiti tak ada pun belajar marketing. Marketing dulu lecturer cuma ajar antara marketing lah yang Aziz ingat, 4P formula dia, price, place, promotion, apa benda tak lagi satu, dah tak ingat lah. Tapi alhamdulillah bila Aziz niaga online, baju kurung, sibuk cari ilmu, jumpalah dengan cik suami sendiri. Suami Aziz memang adalah tenaga pengajar bahagian digital marketing. So inilah orangnya. InsyaAllah kita akan boleh sharekan ilmu macam mana untuk buat digital marketing. Kalau anda duduk di rumah dan tak ada kawan, ataupun kadang-kadang kita bercerita pada kawan-kawan atau yang kawan-kawan terdekat ataupun adik-beradik, saudara mara, tapi dia orang tak support pun kita. Dia orang tak percaya pun dengan kita. Alah, kau nak cerita pasal emas aku, ya ke? Kau sendiri pun duduk rumah je kan? Okey, macam mana? Senang je, kita buat digital marketing. Maksudnya kita buat promotion. Promotion ni ada dua cara lah. Ada free marketing dengan paid marketing. Macam Aziz banyak paid, sebab masa Aziz terhad, ada anak-anak yang perlu dijaga, ada suami yang perlu dijaga, dan urusan rumah tangga, bisnes lagi. So Aziz macam fokus pada paid saja. Untuk free marketing, kalau anda ada banyak masa, anda boleh buat free marketing. Untuk tim Azidah Collection, untuk tim Azidah Network, untunglah sebab memang suami Aziz adalah konsultan di bahagian digital marketing. InsyaAllah adalah ilmu yang kita boleh share kan, macam mana untuk kita sama-sama naik, untuk sama-sama jadi konsultan, kita bantu orang lain, dan dalam masa yang sama kita bantu diri kita sendiri untuk ajarkan ilmu yang kita dapat hari ini pada orang lain. Satu, kita untung sebagai investor. Maksudnya kita untung, kita buat GCA untuk kekalkan kekayaan kita. Kita buat GSA, bila ada duit lebih RM10 pun dah boleh start simpan emas. Kemudian bila ada duit lebih lagi rezeki, kita boleh simpan JE untuk 5 kali ganda. Satu, anda untung sebagai investor. Yang kedua, anda boleh untung sebagai konsultan, sebagai rakan niaga QM.
daripada segi kewangan lah. Anda dapat income dalam bentuk USD. Dan ini gambar-gambar sebelum PKP 2-3 tahun lepas. Aktif buat di kelas fizikal macam gini kan. Nampak tak? Okay, Azidah question ada banner dekat kelas yang kita orang buat lah. Kemudian PKP, student tak boleh jumpa face to face. Kami stop lah untuk produk digital marketing dan fokus pada bisnes sendiri saja. Okey, bagaimana nak mula simpanan GCA di QM? Satu, anda perlu ada referral. Hati-hati pilih referral. Pastikan anda pilih referral yang ada ilmu daripada segi yang pandai mengajar tentang selok-belok kewangan yang macam tadi tu kan. Kejap nak bagi dengan 15%, kejap nak bagi dengan 85%. Lepas tu kenapa pilih GCA, kenapa perlu JE, kenapa pilih GSA. Pilihlah referral yang membantu anda. Kalau anda belum ada referral ataupun anda memang belajar ilmu GCA ni daripada Aziz, senang saja scan je barcode yang Aziz dah sediakan ni dan anda dibawa kepada referral Azidah Nur Azidah binti Jasani dan just key in percuma untuk pendaftaran akaun QM. Ini adalah details Aziz. Kalau nak email, pastikan bila anda berdaftar dengan QM, pastikan email yang anda isi adalah email yang anda boleh akses, anda boleh baca. Sebab setiap kali transaksi GCA anda berjaya dibuat, mereka akan hantar email cakap, hai, duit dah masuk, hai, emas dah beli. Lebih kurang macam gitulah ayat dia. Kemudian kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh je WhatsApp Aziz di nombor yang tertera. Ada dua nombor. Satu nombor yang anda biasa terima notification Aziz, satu lagi nombor personal Aziz. Kemudian kalau anda sekitar Desaru, Kota Tinggi, Pasir Gudang, boleh je WhatsApp Aziz kalau anda nak jumpa face to face. Kemudian ini adalah fanpage bisnes Aziz. Kalau anda nampak fanpage Aziz tengah jual handbag, memang itulah bisnes Aziz yang sekarang ni. Untuk bisnes baju kurung Aziz dah stop sebab susah kan sekarang nak dapat kain. Kemudian just buat bisnes yang senang je lah, handbag. Sambil-sambil Aziz part time untuk mengajar anda ilmu tentang simpanan emas. Sebab dia memang Aziz, kalau anda perasan, Aziz memang daripada 2012 lagi dah ada buat simpanan emas. Nampak tak? Tak nampak Ni kan tarikh dia. Sebenarnya tahun 2012. Memang daripada tahun 2012 dah buat simpanan emas. Dah banyak kali keluar masuk arah Nur. Sekarang Alhamdulillah kita dah ada pun kemudahan GCA ni. So kita dah tak perlulah lagi pergi ke arah Nur. Tak perlulah lagi kita nak pening kepala bayar upah simpan. Just tukarkan duit yang ada kepada emas, kemudian convert, dapat duit, baru belanja macam-macam, dan dalam masa yang sama ada simpanan emas. Sekian, itu saja setakat ini. Kalau anda belum ada akaun QM, boleh scan barcode ataupun nanti Aziz bagi link dalam Facebook group untuk berdaftar. Okay, Assalamualaikum. Ada soalan, boleh drop soalan sama ada di WhatsApp ataupun dalam Facebook group. Terima kasih.